Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faya ibadallah. Alhamdulillah, hai sekalian sahabat-sahabat yang diridai Allah, yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita terus kita rafakkan kepada Allah tanpa henti, tanpa putus, bergantung hatinya kita dengan Allah Azza wa Jalla, bergantung harapnya kepada Allah Ta'ala, bergantung sangkaan baik pada Allah, bahwasanya setiap kali rahmat dilimpahkan, setiap saat itulah dosa-dosa kita diampunkan. InsyaAllah Ta'ala. Untuk menambahkan keberkatan di dalam majlis kita ini, maka kita duduk bersama-sama, kita mulai dengan Fatihah, diindahkan lagi dengan surah Kahfi, kemudian diiringi dengan selawat-selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda kita mencari berkat dalam majlis. Kita tahu majlis kita ini bukan saja dihadiri oleh manusia yang berjirim seperti kita, tetapi juga dihadiri oleh para malaikat yang duduk bersama-sama memenuhi ruang-ruangan yang ada di tempat kita. Cuma kita tak nampak mereka itu ibarat cahaya, tidak pernah mengambil lapang. Tapi ketahuilah kita,
Setiap majlis ilmu itu ada para malaikat yang menghadirinya. Andai Allah Ta'ala nampakkan jasad-jasad mereka, nescaya kita tak ada tempat nak duduk. Sebab mereka suka majlis ilmu. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Jawi muka surat 15, Arkanus Salah. Kalau kitab Ruminya muka surat 74. Rukun-rukun sembahyang. Baru nak belajar sembahyang ke? Kita orang Pulau Pinang panggil, orang utara panggil semayang. Ha? Semayang, boleh lah tu. Jadi kita faham dah kata sembahyang tu macam mana. Sembah yang esa. Sembah yang agung. Sembah yang tunggal. Ha? Namun, pada istilah yang lebih tepat, ianya disebut sebagai solat. Kerana di dalam solat itu terkandungnya doa. Di dalam solat itu terkandungnya takbir. Di dalam solat itu terkandungnya tasbih dan juga tahmid kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia dipanggil solat. Ha? Ada doa, ada takbir, ada tahmid, ada tasbih dan ada tahlil. Diindahkan lagi dengan tasyahud. Yakni adanya syahadah. Ha? Itulah solat. Baik, Alhamdulillah. Yang mana di dalam kitab kita ni, kan saya selalu sebut, kitab kita ni nama Hidayatus Sibyan. Pimpinan untuk kanak-kanak. Kita letakkan diri kita ni macam kanak-kanak yang baru nak belajar. Walaupun saya tahu, dah lama dah kita belajar lah. Kalau nak ikut kitab ni, khatam dah berapa puluh kitab dah. Kalau nak ikut penuh ni, mungkin melimpah-limpah. Pelak kot lubang telinga. Pelak kot biji mata. Tinggal nak muntah saja nah. Banyak ilmu. Tapi bagai dikatalah. Bagai angin yang lalu. Masa dia tiup tu, rasa sejuk. Lepas dia pergi habis, main matahari dia hangat balik lah. No? Itulah ilmu yang ada pada kita. Masa dia tiup tu, sejuk nyaman, sedap. Singgah sat. Tak lagi main matahari terbit, terik. Dan dia pandang balik. Itulah ilmu yang lekat di kita. Tapi Alhamdulillah. Kita bila selalu dengar, bila selalu kita belajar, maka akhirnya dia akan duduk bermukim dalam hati kita dan juga ingatan. Kita akan tengok arkan solat, arkan rukun rukun sembahyang. Ini satu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Yang ni masalah dia, kalau hang tanya suruh sebut satu-satu, mereka mesti laru. Kan? Tapi kalau buat, mereka betul. Kata ulama fiqh, sesiapa yang tidak tahu rukun sembahyang, tak sah solat dia. Kita pun mengapailah pejam celik. Nah, nak mengapai tu lambat dapat. Tapi masa buat tu betul. Hang tahu tak nak baca rukun sembahyang? Tahu tu tahulah, tapi tak tahulah betul ke tak betul. Tapi masa sembahyang tu insya-Allah. Yakin tak sembahyang yang kita buat selama ni betul? Yakin tak? Yakin. Tak kira lah sembahyang satu rakaat seperti witir, ataupun 2 rakaat seperti subuh, ataupun 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isyak. Yakin betul tak? InsyaAllah. InsyaAllah betul. Diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi saya kata, bersangka baik dengan Allah. Pada setiap solat kita buat, Allah terima. Terus bersangka baik. Walaupun kita sendiri kadang-kadang tak pernah puas hati. Saya akui, saya pun tak pernah puas hati dengan solat saya. Khusyuk ni saat ada, saat tak ada. Kadang dia masuk duduk elok, cantik. Saat lagi dia keluar. Dia pergi meronda tak mana-mana. Kan? Saya ingat-ingat dia main balik. Sebab tu, di antara perkongsian yang mana Rasulullah kata kalau hamba nak tengok sembahyang yang paling khusyuk, sembahyang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Menantu dan sepupu Nabi SAW. Sahabat kesayangan Nabi SAW.
Sahabat-sahabat lain pun kat tanyalah, hang buat macam mana sembahyang? Rasulullah kata khusyuk. Kita baca surah panjang-panjang. Bila kita baca surah panjang-panjang, kita akan fokus. Pakailah kalau kita baca panjang-panjang. Bukan kata fokus. Dia lupa semua. Nah, dia kata baca surah panjang-panjang. Bila baca surah panjang-panjang, dia akan fokus pada kalimah-kalimah surah tu. Kalau kata dia tak fokus, dia akan terlupa. Itu Sayyidina Ali. Dapat kat kita, qul ya qul hu lah. Nah, dapat kita yang tu lah. Yang rasa-rasa macam khusyuk lah insyaAllah. InsyaAllah nah, insyaAllah diterima. Bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita ditanya, kalau ni orang ramai pandai mengaji. Mengaji ni kata, guru tu guru ni, ustazah tu ustaz ni, tok guru ni, macam-macam jenis. Maka keluarlah fatwa yang macam-macam. Kita ni yang baru dah baca kitab Hidayatul Sibyan ni, sampai tak nak jawab. Okey, kalau ditanya kepada kita, rukun sembahyang ada berapa? Kita jawab dengan yakin. 13. Dengan penuh yakin. Tak ada 11, 12, 10, tak tahu tak. Yakin? Betul tak? Hang dapat di mana? Dia akan tanya. Dapat dalam kitab. Kitab mana? Kitab yang kita belajar. Kan kita kata kita jawab dengan ilmu. Katalah kita kata kitab Hidayatul Sibyan. Ada hadis? Tak ada hadis. Ada dalil dalam Al-Quran? Tak ada dalil dalam Al-Quran. Habis hang kata hang belajar berpandukan Al-Quran dan hadis. Macam mana hang boleh dapat huraian 13 rukun sembahyang ni? Tak mana dapat. Inilah yang menjadi satu perbahasan puak-puak Wahabi. Puak-puak Wahabi buat satu point. Mereka pergi ambil tentang mana? Rukun sembahyang 13. Dalam hadis tak ada. Dalam Al-Quran pun tak ada. Allah Ta'ala tak sebut. Tang mana mereka pergi ambil? Daripada ijma' ulama. Mereka buat ijma' ulama ni maksud dia himpunan para ulama. Mereka baca hadis. Ambil hadis ni. Jumpa tang sini. Nabi sebut takbiratul ihram. Cari pula hadis ni. Nabi sebut niat. Cuba cari pula hadis ni. Nabi sebut berdiri betul. Dan seterusnya rokok sampailah baca tahiyat. Okey? Maka dihimpun, dikumpul. Menjadi jumlah dia 13 rukun. Memang tak ada dalam hadis secara yang Rasulullah sebut. Sembahyang, rukun sembahyang 13. Memang tak ada. Rasulullah tak sebut kata rukun sembahyang ada 13. Tetapi ijma' ulama. Okey? Himpunan para ulama kumpul. Daripada hadis ni Rasulullah sebut yang ni. Daripada hadis ni disebut yang ni. Jadi dikumpul, maka dibuat kesimpulan. Terjadilah satu keputusan oleh ulama-ulama fuqaha. Sembahyang, rukun sembahyang ada 13 rukun. Kalau orang tanya kita, mana hadis? Kan orang lain ni terlampau bijak. Mana dia hadis, mana dia nas. Kita yang mengaji tak berapa nak habis ni, disuruh bawa datang hadis. Nas ni tak nas. Nas ni maksud dia ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang minta ada nas. Nas tu maksud dia nusus, adab nusus. Menceritakan kepada petik-petikkan Al-Quran. Macam manalah aku nak buat main petikkan Al-Quran. Aku surah As pun duk berselaru lagi. Nak bawa main surah Nas. Nak cerita tentang nas-nas Al-Quran. Berkenaan dengan dalil-dalil ataupun bukti mengatakan rukun sembahyang itu ada 13. Memang tak ada. Tetapi ambil daripada mana? Daripada ijma' ulama. Itu dia kata ahli sunnah wal jamaah ni. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma' ulama. Ijma' ulama. Kalaulah kita tak gunakan ulama, kita nak guna siapa? Apa aku nak guna Al-Quran? Hang ngerti ke? Baca boleh, tapi tak faham. Hadis pun baca boleh, tapi tak faham. Maka kita kena gunakan ulama sebagai jalan untuk kita faham Al-Quran dan hadis. Jadi jangan duk cakap lah kata kami tak mahu. Kami ulama pun tak mahu pakai. Sebab ulama ada salah. Memang ulama ada salah. Ulama bukan maksud seperti Nabi-Nabi.
Tapi kalau hang tak guna jalan ulama, hang nak guna jalan siapa? Ambil Al-Quran, kita buka baca, pergilah cari hukum. Kalau kata kita yang cokil-cokil lagu saya ni lah, susah nak buka-buka, ni hukum ni, ni hukum ni. Susah. Jadi kita guna jalan ulama. Sebab tu bila Wahabi dia tolak ulama, dia ambil Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Betul ambil Al-Quran dan As-Sunnah tu. Tapi yang ketiga, hang tahukah nak mengupas apa maksud yang tersurat dan apa maksud yang tersirat di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Tak boleh kan? No? Kita tak kerti, kita tak tahu. Macam kita tengok sabda Rasulullah pun kita tak tahu. Kan Rasulullah sebut, akhir zaman nanti dia kata ada 100 negara-negara yang akan berperang. Dia sebut 100. Dalam mereka berperang sama-sama mereka tu, dia kata berbunuh-bunuhan, hanya satu je golongan yang akan menang. Mereka ni berebut apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan keringnya sungai Furat. Sungai Furat tu ada di mana? Ada di Iraq. Kerana akan timbullah bongkah-bongkah emas daripada dasar sungai Furat. Bongkah-bongkah emas. Sebenarnya kata-kata Rasulullah ni, bukanlah kata ketih-ketih emas tu nak naik terberungkin kelak tu tak. Minyak. Memang mereka jumpa dah beberapa puluh biji telaga minyak di Iraq. Puaslah. Sekarang Yahudi dah dapat kuasai dah. Di antara tempat-tempat yang sedemikian. Lepas tu mengaji banyak. Kita kalau tak faham, kita tak tahu, maka kita guna jalan ulama. Ulama lah yang menghuraikan satu-satu. Dalam Al-Quran ni dia cerita pasal niat. Tak ada. Dalam hadis dia sebut, innamal a'malu biniat. Kitab hadis Imam Nawawi awal-awal lagi. Innamal a'malu biniat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dimulakan dengan niat. Okey, ulama ambil nak sembahyang, awal-awal sekali kena niat. Kalau hang tak niat, sah tak sah. Hang sembahyang apa? Aku tak sengaja tersembahyang zuhur. Sah tak sah. Pasal tersembahyang. Amboi. Sampai tersembahyang nak. Tak sengaja. Kan setiap kita ni nak sembahyang ni, kita dengar orang. Masa nak tu sembahyang. Bangkit. Tak ada lah, woi, aku nak sembahyang zuhur dah ni. Tak. Kan? Itulah fast. Hak yang kita bangkit tu, itu niat kita dah. Dah ada dalam hati kita. Sebab itulah ada pendapat yang katakan nak sembahyang ni tak payah pergi niat dah di situ. Niat kita pergi buat kerja, ambil uduk tu pun dah niat pergi sembahyang dah. Sampai-sampai kat takbiratul ihram. Ada juga yang kata macam tu. Ada juga yang kata niat saja pun dah cukup, dapat pahala. Ada juga. Kan baru ni kita baca hadis. Kita kan baru ni kita baca hadis. Imam Nawawi, hadis yang ke-37. Siapa yang niat yang baik, malaikat dah tulis kebaikan. 10 kebaikan. Siapa yang dah buat, dapat penuh. Jadi niat sudahlah. Tak payah pergi dah, nak tidak. Tak apa, aku tak lagi kena sembahyang zuhur. Dah niat dah kira okey. Maka ulama lah yang menghuraikan maksud niat tu. Niat tu kenalah berserta dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir maksud dia membesarkan. Ihram maksud dia kita sebut kalimah yang besar tu, ihram itu mengharamkan. Takbiratul ihram, membesarkan yang mengharamkan. Maksud dia. Maknanya macam ni. Bila hang lafaz takbir tu, takbir membesarkan apa dia? Allahu Akbar. Kamu dalam keadaan ihram. Ihram kita itu ihram solat. Ihram solat. Bukan ihram umrah, bukan ihram haji. Tapi ihram kita ialah ihram solat. Pasal apa? Hang tak boleh nak pergi kenyih kat kawan tu dah. Hang tak boleh nak pergi minum air dah. Hang tak boleh nak sembang gelap. Hang tak boleh nak bergerak 3 kali betul-betul. Dalam ihram. Kalau buat, batal. Dia tak kenal dam. Berbeza dengan ihram umrah ataupun ihram haji. Kalau langgar, kita kena bayar dam. Tapi kalau solat, kita langgar pantang larang dalam ihram, batal. Kena buat lain. Kena buat lain.
Sebab tu disebut takbiratul ihram. Pembesaran. Iaitu membesarkan Allah Ta'ala. Bila kita ucap takbir tu, Allahu Akbar, kita terus dalam keadaan berihram. Masa tu kalau terselak aurat sikit pun, batal. Terkeluar sikit lah. Ataupun satu perkataan yang lain daripada rukun qauli, maka batal. Hang kata pun, ihram hang dah batal. Kena buat lain. Tu yang disebut, yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram. Kemudian disebut, apa yang ketiga, berdiri. Berdiri betul. Kalau kata nak berdiri, action kaki sebelah duduk ke depan, sebelah duduk ke belakang. Macam nak posing tengok gambar tu. Boleh tak? Tak boleh. Tak sah. Tak sah. Kalau nak berdiri sebelah kaki lurus, sebelah kaki bengkok, tak sah. Sebab dia berkemampuan. Kena berdiri betul. Tak boleh membongkok. Tak boleh sengit. Kalau kata kita sembahyang, kita boleh berdiri betul. Kaki kita boleh duduk sama-sama. Tapi kita buat satu sebelah ni ke belakang. Sebelah lagi ke depan. Pun tak sah. Sebab tak betul. Ataupun kita berdiri sengit. Pun tak betul. Batal ihram. Sebab dengan sengaja. InsyaAllah dia akan kupaskan satu persatu. Kemudian yang keempat, membaca Fatihah. Membaca Fatihah ni ada 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, rukuk. Rukuk kita akan bicarakan satu rukun. Rukuk ni dia ada beberapa rukun dia. InsyaAllah ke depan akan datang. Kemudian yang keenam, yang i'tidal. Apa maksud i'tidal ni? Berdiri sebentar. Berdiri sebentar lepas rukuk tu, Allah Ta'ala punya hikmah, dia tak suruh turun sujud. Dia tak suruh terus turun sujud. Sebaliknya, patah balik, naik berdiri sat. Kita kata apa? Ambil nafas. Dia tak adalah daripada rokok terus ke bawah. Melainkan, kena patah balik, berdiri betul, ambil step untuk kita nak turun sujud. Lepas i'tidal sujud. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini disebut sebagai duduk ahli ibadah. Kita duduk di atas kaki kiri. Sementara kaki kanan kita pacak. Kita pacak. Duduk antara dua sujud adalah duduk ahli ibadah. Jadi sebab tu kalau siapa yang tak boleh sembahyang secara berdiri, dia sembahyanglah secara duduk. Duduk yang macam mana? Rasulullah kata duduk antara dua sujud. Dia kata saya yang tak boleh nak sembahyang, duduk turun ke bawah tu pasal kaki tak boleh nak lipat. Duduk antara dua sujud tu kalau bagi orang yang sakit lutut agak mencabar. Pasal dia nak kena lipat kaki dia tu. Tapi kalau orang yang sihat tak ada masalah. Tapi kalau orang yang sakit kaki yang tu yang mencabar, sebab tu dia duduk atas kerusi. Jadi duduk antara dua sujud ini adalah duduk ahli ibadah. Sebab tu bila kita main nak baca doa kan. Kenapa kita disuruh duduk macam tu? Sebab ahli ibadah bila dia nak minta, dia kena minta dengan sungguh-sungguh. Yang pakai, kalau kata dah duduk tawaruk dah elok dah, main nak baca doa, dia bangkit duduk di atas kaki dia. Kenapa? Nak membuktikan tanda kita ni sungguh-sungguh nak minta ke Allah Ta'ala. Bukan sambil belunjuk. Bukan sambil sebelah tarik, sebelah buat gelak. Tapi boleh. Bukan saya kata tak boleh, boleh. Kalau nak minta dengan mana-mana cara duduk pun. Cuma, bila dah kita minta dekat orang tu, minta lah elok-elok. Mes ringgit. Takkan nak minta lagu tu. Belanja aku kopi nak suruh orang belanja, paksa-paksa pula. Elok-elok. Minta tertib-tertib. Maka, lebih dikasihi, lebih dikasihani oleh Allah untuk memberi permintaan kita tu. Itu duduk antara dua sujud. Kemudian membaca tahiyat akhir. Kita akan kupas satu persatu ya. InsyaAllah akan datang.
Kemudian yang ke-10, salawat atas Nabi pada tahiyat akhir yang kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, menjadi pertikaian umat mutakhirin. Nak bubuh Sayyidina ke atau tak mau bubuh Sayyidina ke. Kemudian duduk bagi keduanya. Selawat ni ataupun membaca tahiyat akhir ni hendaklah duduk. Tak boleh berdiri. Ke-12, memberi salam. Memberi salam tu yang mana? Yang kalih kah? Bukan. Yang lafaz itu adalah memberi salam. Dan yang ke-13 itu tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut. Maknanya yang tertib ni ikut turutan. Okey. Kita cuba masuk kepada fasal yang pertama. Berkenaan dengan niat. Berkenaan dengan niat. Niat sembahyang, bermula niat sembahyang iaitu atas 4 martabat. Kita nak tengok martabat yang macam mana. Martabat mana yang kita nak buat. Dengan i'tibar segala juzuk niat. I'tibar ni maksud apa i'tibar? Mengikut. Mengikut segala niat. Macam mana ni? Baik, pertama. Martabat yang pertamanya iaitu sembahyang yang memang yang memada pada niatnya dengan qasad juga. Artinya meniat akan zat sembahyang dua seperti diniatnya nawaitu usolli. Itu yang kata kitab Uni ni kalau kita baca seorang-seorang sembahyang ada zat pula ada. Kita nanti pening dah. Sebab tu kita kena cari tok guru dah. Cari guru untuk menguraikan apakah yang dimaksudkan oleh ijma' ulama' ni dah. Bila kita tak tahu, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Kalau kita tak tahu. Okey. Bila kita tak tahu hal ehwal dalam solat, kita carilah guru. Ustaz dan ustazah. Kau nak pergi mekanik kedai motor, pergi tanya dia, hantar tak rukun sembahyang? Hak yang lepas daripada sujud tu orang panggil apa? Mana aku tahu dia tak. Aku kalau sepana aku tahulah. Okey. Kalau lah kita pergi dekat Tok Imam, ataupun kita pergi dekat guru, Tok Guru. Sahabat kat Tok Guru, kita punya exhaust bocor. Dia boleh nak buat? Bukan kerja dia. Kau ikon tak sejuk, aku tak tahu. Dia kata aku kalau hang tanya rukun sembahyang, kau tidak. Jadi kita kena tanya orang yang tahu. Begitu juga kita buka kita Hidayatus Sibyan. Baca. Susah apa kitab, nama apa budak-budak punya kitab. Sibyan ni, tahu tak dipanggil Sibyan daripada bermula umur kita 6 tahun. Maknanya kita duk baca kitab budak-budak tadika. Tapi Alhamdulillah. Yang duduk di depan saya, yang duduk dalam Google Meet ni orang yang rela. Orang yang reda untuk belajar pelajaran kanak-kanak tadika. Cek balik kat kita hak Tuan Merga ni. Hak tadika tu pun rasa-rasa tak pernah lulus lagi dah. Dengan marah saya panggil Tuan Merga tu. Saya pun sama lah. Kita semua menjurus ke arah tu. Tak usahlah duk perasan sangat muda. Tak muda lah. Habis dah. Dia buang gigi pelesu, dia buang cermin mata, dia buka tudung macam mak lampir tu. Tak ada elok tang mana lah. Ni duk bergagah-gagah lah. Allah dah. Apalah yang kita nak banggakan dengan apa yang ada dalam diri kita. Semua pinjam. Semua Allah punya. Baik. Kita kembali balik kepada martabat niat. Dia kata memadai. Maksud dia memadai ni boleh. Boleh. Sehari balik pergi baca, mana nak tahu. Balik pergi jadi ustazah dalam rumah. Memadai ni maksud dia boleh pada niatnya dengan qasad dua. Ini ingat, aku nak sembahyang. Boleh. Kata dalam sembahyang tu, nawaitu usolli. Pun boleh. Tak kata usolli fardhu subhi, usolli sunnat tahajjudi, usolli sunnat witri, usolli sunnat duha, usolli fardhu asri. Tak payah.
nawaitu usolli. Untuk apa ni? Dia kata, artinya meniatkan zat sembahyang jua. Dia nak sembahyang apa yang boleh dia kata nawaitu usolli ni? Saja aku sembahyang. Saja aku sembahyang. Dia kata itu ya? Nah, waktu bila nak kata ni? Waktu dia berdiri betul dan dia kata Allahu Akbar. Waktu tu dia kata, saja aku sembahyang. Hati dia kata, bukan lidah dia kata. Okey? Hati dia kata. Sah tak sembahyang tu? Sah. Untuk sembahyang apa? Kita tengok. Iaitu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Iaitu sembahyang sunat mutlak. Garis bawah sunat mutlak tu. Rupanya ada sembahyang yang kita tak payah sebut sembahyang apa. Tak ada waktu bila pun boleh sembahyang. Apa dia? Sunat mutlak. Dan yang dihubung dengan dia seperti tahiyatul masjid dan minta hujan dan sembahyang hajat dan istiqarah dan sunat wudu dan tahajud dan lainnya. Taklah macam sunat-sunat yang lain yang ada waktu yang dihubung dengan mutlak. Maksud dia, sahaja aku sembahyang. Sembahyang apa? Sunat. Sunat apa? Sunat saja-saja. Sembahyang sunat saja-saja. Itulah mutlak. Macam kita ambil ayat. Okey, kita sebut ayat ni. Mineral. Dia duduk dalam botol mineral. Betul tak? Dia duduk dalam ni. Ayat. Ayat apa? Ayat saja. Ayat kosong. Ayat kosong tu lah mutlak. Makna dia tak ada berhubung dengan gula. Dia tak ada berhubung dengan oren. Dia tak ada berhubung dengan Milo. Dia ayat saja. Itu ayat mutlak. Sembahyang pun macam tu. Bila dia tak ada berhubung dengan tahajud, bukan tahajud. Bila dia tak berhubung dengan duha, dia bukan duha. Habis yang sembahyang apa ni? Mutlak. Mutlak ni sembahyang saja. Kita ni duha dah buat. Qadha dah qadha. Tapi aku nak sembahyang lah. Boleh tak? Boleh. Kalau bukan waktu tahrim. Tapi dengan syarat bukan waktu tahrim. Bukan waktu yang diharamkan. Maka solatlah. Sahaja aku sembahyang. Angkat. Waktu kita angkat. Allah. Sahaja aku sembahyang. Lintahan tu lah. Sahaja aku sembahyang. Tak payah duk habaq sembahyang tu nak mutlak 2 rakaat. Tak payah. Ataupun kita nak sebut usolli sunatul mutlak. Itu lafaz. Tapi kalau hati memada dia kata. Maksud memada boleh dengan saja aku sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang saja. Sembahyang saja-saja. Boleh nak sembahyang saja-saja apa sembahyang. Awak pula tak boleh. Ada. Tapi kita tu nak memperkemaskan lagi. Maka Imam Syafi'i ni pun ajar. Usolli sunnatal mutlaq raka'ataini lillahi ta'ala. Nak memperkemaskan lagi. Tapi boleh tak kalau nak sebut sahaja aku sembahyang? Boleh? Sebab apa? Mengambil dalil daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah kan ketika mana baginda SAW mendengar bunyi derapan telapak kaki di dalam surga pada malam Isra' Mi'raj. Nabi tanya kepada Jibril, kau kata akulah penghulu surga. Jika tidak aku masuk, maka tidak ada makhluk lain yang boleh masuk. Tapi kenapa ketika aku berjalan di dalam surga, aku mendengar ada bunyi telapak kaki yang sedang mendahului aku? Tanya Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam. Maka kata Jibril, itu bukan jasad. Itu hanya bunyi derapan telapak kaki. Siapa? Bilal. Seorang hamba yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itulah bunyi derapan tapak kaki dia. Nabi menangis kegirangan. Nabi seronok. Seorang hamba yang disiksa, yang dihina kerana buruk rupanya, hitam kulitnya, miskin papa kedana. Tapi dah bunyi derapan kaki dia di sana. Nabi seronok. Sampai Nabi menangis tersedu-sedu. Kegembiraan. Mendapat khabar yang menggembirakan. Jadi, bila turun di antara perkhabaran gembira yang Nabi bawa, Nabi cerita tentang bunyi derapan tapak kaki. Sahabat semua tanya, siapa dia? Siapa dia?
Nabi sebut Bilal. Allahu Akbar. Pakak-pakak perhati dekat Bilal. Macam kita lah kan, kalau dalam ramai-ramai ni, ada seorang dapat anugerah cemerlang, tokoh ma'al hijrah, kan? Tentu orang nak tengok siapa dia. Apa rahsia yang dia buat. Pakak nak tanyalah, apa resipi kejayaan. Jadi macam itulah berkerumun lah sahabat-sahabat keliling Bilal. Bilal ni dengan penuh tawaduk. Tak ada nak bangga diri, no. Kalau lah ni lah punya selfie meletup, telefon. Tak ada nak bangga diri. Dia kata, aku tak tahulah aku buat apa. Dia kata, aku tak tahu yang buat apa. Tapi, apa yang boleh aku kongsi, cerita dekat sahabat, aku tak pernah putus wudu. Sebenarnya tak pernah putus. Tapi bila setiap kali aku putus wudu, makna dia aku akan berwuduk semula. Makna kalau kata terbatal, terkentut dan sebagainya, dia akan segera. Dan setiap kali dia lepas sambil wuduk, dia akan sembahyang 2 rakaat. Dia tak kata sembahyang sunat wuduk, dia tak kata. Okey? Maka ulama kata sunat wuduk. Ada ulama kata dia sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat saja. Setiap kali lepas wuduk, dia akan sembahyang 2 rakaat. Itu amalan yang dilakukan oleh Bilal. Maka terhasillah di kalangan ulama-ulama fuqaha bahawasanya ada solat sunat mutlak. Niat dia macam dia berkata, nawaitu usolli ataupun usolli sunatul mutlak pun boleh. Nah, saja aku sembahyang. Tak sebut pun sembahyang apa. Bila tak sebut sembahyang apa, dia jadi sunat mutlak. Okey. Lagi satu macam ni. Kita sembahyang. Nah, contoh kata kita nak sembahyang subuh. Tunggu azan tak azan, azan tak azan, azan tak azan. Mamun. Tengok jam macam pukul 6, rupanya pukul 5. Azan dah kot tak dengar. Duduk teka-teka. Ada orang dia harap ke azan. Macam saya harap dengar bunyi azan. Saya tak percaya dekat telefon, dekat jam tu. Padahal kat saya pun tak boleh percaya. Dah. Kadang-kadang macam kemarin. Sampai pukul 6.20. Ini sudah lebih. Nah, angkit sembahyang. Kadang-kadang sampai suara azan tu. Kadang-kadang tak katalah Bilal, Tok Bilal pun. Mungkinlah kawan terlena ke, tak hadir ke kan. Atau mikrofon rosak dan sebagainya. Jadi, dia tunggu azan, tak azan, dia sembahyang. Tengok pukul 5. Dia sembahyang subuh. Dia niat subuh. Satu azan pula. Oh, tadi sembahyang apa? Dapat sunat mutlak dah. Kita tak sebut pun sunat mutlak. Dapat sunat mutlak. Allah bagi free. Makna dia rugi sembahyang. Sembahyang tak pernah rugi. Okay? Sembahyang tak pernah sia-sia. Allah Ta'ala itu maha pemurah. Maha menerima setiap pemberian yang baik daripada hambanya. Janganlah kita kata, alah rugi aku sembahyang tadi. Rupanya tak masuk waktu lagi. Sembahyang dah. Nah? Itu berlaku banjir. Banjir kalau hak yang teruk-teruk tu. Saya nanti suruhlah anak saya azan. Dah ayak masuk, tak tahu nak buat macam mana. Subuh dah. Saya suruh anak saya azan. Hak jiran sebelah dia dengar azan dah, dia pun sembahyang subuh. Padahal dia tu azan sebab ayak masuk dalam rumah. Kawan pun pulun sembahyang. Pulun sembahyang dah sudah tu, Mel duduk tunggu pun tak cerah-cerah lagi dia. Sembahyang dah ke? Sembahyang tadi dengar Luqman azan. Dia azan pasal masuk ayak. Bukan masuk waktu, pasal masuk ayak. Ya kan patutlah tunggu awak lambat sangat nak cerah hari ni. Hujan kot. Nah? Jadi sembahyang tu tidak sia-sia. Dia jadi apa? Dia jadi sunat mutlak. Nah? Allah maha baik kan? Allah baik sangat. Nah? Okey, takrif sunat mutlak lah. Yang mana dia kata, bila sembahyang tu tak ada bersangkut dengan apa-apa waktu. Maknanya kita boleh sembahyang bila pun kecuali waktu tahrim. Kita akan cerita 5 waktu tahrim. Ni akan datang lah. Kalau saya cerita hari ni kok basi. Ada nak basi? Tak basi lah. Ilmu Allah mana boleh basi tau. Dia
sepanjang zaman kita belajar. Okey, baik, kita tengok martabat yang kedua. Tadi martabat yang pertama, boleh kita sebut saja aku semayang. Saja aku semayang je. Tak payah duk bubuh waktu. Maksud dia tak ada ta'rud, dia tak ada ta'yin. Dia hanya ada qasad semata-mata. Sebab niat ni dia kena ada qasad, ta'rud, ta'yin. Tapi dalam niat ni kita baca martabat pertama, dia ada qasad saja. Saja aku semayang. Mana ta'rud, mana ta'yin? Tak ada. Okey, baik. Kemudian dia kata martabat yang keduanya, iaitu sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'yin. Artinya meniat akan zat sembahyang dan meniat akan waktunya atau sebabnya. Martabat yang kedua, dia ada dua. Dia ada qasad, dia ada ta'yin. Itu martabat kedua. Makna dia macam mana? Niat akan zat sembahyang. Kena sebut sembahyang tu sembahyang apa? Dan kemudian kena sebut waktunya bila. Dia ada waktu. Dia ada tentu waktu-waktu tu. Okey. Makna kalau kata sembahyang sunat. Bila dikatakan sembahyang sunat, okey, kita tengok contoh dia bagi lah. Dia bagi contoh. Tengok di sebelah. Iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab seperti segala sunat rawatib, sunat gerhana, seperti diniatnya usolli sunatul zuhri qabliyatan atau ba'diyatan. Yang ni dikatakan niat. Dalam niat tu ada dua. Iaitu dia ada qasad, dia ada ta'yin. Dia tak ada ta'rud. Tadi kita cerita ta'rud tu apa benda. Ta'rud tu apa benda. Usolli sunatul duha. Usolli sunatul tahajud. Sunatat ke sunatal? Sunatal ke sunatat? TAT. Okey? Bukan sunatal. Dia sunatat. Tak, TAT. Pasal apa? Sebab dia alif lam syamsiah. Itu huruf syamsiah. Tapi kalau selama ni duk sebut sunatal tak apa ke? Dia tak wajib. Lafaz tu sunat. Yang wajib ni cerita qasad dan ta'yin tu. Hak yang nak lintah dalam hati tu. Itu yang wajib. Okey. Sholli sunnatul duha. Sunnatul duha. Bukan sunnatal duha. Bukan. Okey. Kalau Aisyah betul. Sunnatal Aisyah. Kalau zuhur, sunnatul zuhri. Alif lam syamsiah balik. Kena kenai huruf syamsiah dan huruf qamariyah. Kalau dari segi lafaz lah. Tapi oleh kerana lafaz itu adalah lafaz sunat, tak jadi kudi lah. Tak jadi kudi lah. Jadi kita cakap dalam bahasa Melayu ketika mana kita berniat. Waktu bila nak main niat tu, waktu takbiratul ihram. Martabat yang kedua, yakni ada qasad, sahaja aku sembahyang. Sembahyang apa? Duha, sunat duha. Kemudian kalau waktu tahajud, dia ada waktu tahajud. Saya sembahyang sunat tahajud. Ataupun kalau lepas isya mungkin ada sunat taubat. Mungkin ada sunat witir. Kan? Tapi kalau qadha, sunat tak? Qadha. Sunat ke wajib? Wajib. Jadi dia kena ada qasad, ta'rud, ta'yin. Tapi oleh kerana sunat yang ada waktu, sunat yang ada nama, maka dia ada qasad, ada ta'yin. Tadi sunat tak ada nama, dia hanya ada qasad saja. Faham ke kakak-kakakku? Ada pinin ke? Ada sikit pinin. Subhanallah. Okey, tak apa. Kita share pening. Tak balik kita makan ubat darah tinggi. Solat ni, niat dia ada 3 martabat. Martabat pertama yang kita baca tadi, yang dia ada qasad saja. Makna dia sunat mutlak. Yang dia tak sangkut dengan mana-mana waktu. Tak ada sangkut mana-mana waktu.
Kalau kita nak semayang tengah-tengah malam sunat mutlak boleh tak? Boleh. Lepas Isya dah habis sunat dah buat. Aku ni kreditor kaji lebih. Makan ayat bateri. Aku nak semayang juga sunat. Semayang. Saja aku semayang sunat. Itu yang kita kosok saja. Maksud dia tak tentu waktu bila nak buat hamba lah. Kan semayang apa? Aku sunat. Sunat apa? Sunat. Sunat saja-saja. Yang sunat ada pun tak semayang, tak duduk sunat saja-saja. Tak apa nak, itu martabat pertama qasad. Martabat kedua ta'yin, qasad dan ta'yin. Makna dia sunat yang ada sangkut paut dengan waktu. Kalau lepas zuhur dia ada sunat ba'diyah. Kalau sebelum zuhur dia ada sunat qabliyah. Kalau tengah malam sunat tahajud. Kalau waktu sekarang sunat duha, dia ada sangkut. Kena sebut qasad sahaja aku semayang, duha, sunat duha. Itu ta'yin. Jadi dia kata qasad dan ta'yin. Martabat kedua qasad dan ta'yin. Kena bagi perambil juga ni. Kalau tidak pening sampai ke rumah. Okey, dan dia kata ataupun dia bagi satu lagi contoh, usolli sunnatul kusufi. Kusufi syamsi awil qamari. Artinya sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Dia ada sangkut. Dia ada sangkut dengan nama solat tu. Jadi itulah dia ada qasad, dia ada ta'yin. Macam kita panggil air muqayyid. Kalau air ni kosong, bubuh pewarna merah, orang panggil air kosong tak? Orang panggil apa? Siap. Tak? Bubuh kopi, air kopi. Dia ada sangkut dah. Dia tak jadi mutlak. Dia bubuh warna tu dia jadilah. Dia ada sangkut. Sembayang pun macam tu. Hang bubuh pada waktu sekian dia jadi kau ni punya. Hari ni jadi kau ni punya. Hari ni dia jadi kau ni punya. Jadi dia ada qasad dan juga ta'yin. Kita terjaga tengah malam. Tengok pukul 1. Pasal juga sekolah lena, tak mau lena. Tak apalah, mangkit sembahyang lah. Kita sembahyang tengah malam. Itu waktu dia ada waktu. Itu yang dia kata dia ada qasad dan dia ada ta'yin. Tak apalah, sembahyanglah tahajud. Dan nak buat macam mana tak mau lena. Dia rasa kenyang lah lena. Dia nak lena, dekat-dekat nak subuh dia lena. Dan dia mengantuk tahap nak tebak roti. Melilau. Sepak orang dia mesong kepala-kepala punya anak lena. Tadi je tak mahu nak lena. Saja yang jahat dah. Kalau dia berzikir tu sampai kepala nak kena lutut. Punya khusyuknya. Khusyuk lena. Dan dia kata, dan martabat yang ketiganya, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'rad dan ta'yin. Arti ta'rad itu meniat akan fardu, iaitu segala sembahyang fardu yang 5 waktu ini. Demikianlah niatnya. Usolli fardhu zuhri, ataupun usolli fardhu asri, atau usolli fardhu maghribi, atau usolli fardhu isya'i, atau usolli fardhu subhi. Itu adalah martabat yang ketiga. Dia kena ada qasad, usolli. Sahaja aku sembahyang. Okey? Itu dinamakan qasad. Kemudian fardhu. Itu nama dia ta'rad. Kita sebut fardu tu, maksud dia, itu nama dia ta'rad. Zuhur, ta'yin. Tulislah. Kalau tulis tu lagi kita. Usolli sahaja aku. Qasad, maksud dia. Fardhu, itu dinamakan ta'rad. Zuhur, ta'yin. Sempurna dah. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Ada dah dalam diri kita qasad, ta'rad, ta'yin. Tak payah habaq 2 waktu ke, 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 5 rakaat ke, tak payah habaq. Dah sempurna. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Cukup. Kalau kita jadi makmum tak payah sebut pun tak apa. Tapi sebut lebih baik. Sebut lebih baik.
itu dinamakan qasad, ta'rad, ta'yin. Faham nah? Usolli qasad. Nah, sahaja aku qasad. Ta'rad, habaq fardu. Kena sebut fardu. Ataupun kita nak qada. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur qadaan. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur qada. Sebut qada. Itu ta'rad. Ta'yin tentulah. Apa dia yang sembahyang? Ta'yin ni maksud dia penentuan. Menentukan solat tu solat apa. InsyaAllah faham no? Martabat ketiga faham. Martabat pertama ada qasad saja. Martabat kedua ada qasad dan ta'yin. Martabat ketiga ada qasad, ta'rad, ta'yin. Memadai kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada orang, dia tengok imam tu angkat Allahu Akbar. Kita ikutlah imam tu. Pasal apa imam tu cepat sangat. Dia angkat takbir. Dia tak panjang. Ada hak sampai golek. Nak bawa masuk qasad, ta'rad, ta'yin. Kan golek. Siapa? Tak mau masuk dia kata. Tak mau masuk. Tang situ waktu kita takbiratul ihram tu, kalau kita tengok hati kita ni, andai Allah Ta'ala rupa bentuk kan, macam berapa banyak punya askar-askar syaitan ni dia sedang bergayut di tangkai jantung hati. Hayun macam tu, hayun laju, buai laju, kita pun terbuai lah. Itu yang sampai orang angkat takbir 4-5 kali. Usali. Kita hadut sebelah ni, hamba tak habis-habis. Dia ni dah usali dah lah, aku pun tak tahu mana. Punya, masuk, usali. Dia dah angkat dah. Allah, saya lepas pula. Tak angkat balik. Saya angkat balik. Nah, ada hak yang diangkat siap dengan golek. Macam-macam jenis. Ada hak yang bersilap pun ada. Tu artinya masuk tok dah. Nah. Tu yang duduk merumit tangan. Kalaulah kita tengok, ya, kalau kata hang nak belajar macam mana Rasulullah ajak, kita cerita tentang takbiratul ihram lah. Nah. Rasulullah ajak kita. Takbiratul ihram ni dia kata dalam hadis, hantar kedua tangan kamu ke bahu. Pegang bahu. Nak lagu ni ke? Taklah. Hantar kedua tangan kamu ke bahu. Tak sokok lah saya kata. Tak sokok. Maksud dia, Allahu Akbar. Kalau kita orang perempuan kan, kita kan kapit ketiak kita ni. Jadi kita angkat. Dia main ke bau tak? Mainlah ke bau. Hak yang kurus dia rapat boleh lah kena bau. Hak yang lagu saya isi banyak ni, dia duduk lagu tu lah. Tak payahlah duduk ukuk. Sama je bokul. Dah lah hang qasad, ta'rad, ta'yin macam mana nak bawa masuk. Kemudian hang baru nak piukuk pula tarik tangan. Rasulullah kata hantar tangan ke bahu. Tani bahu kita, tanilah tangan kita. Tak suruh ukuk napi yang tani kata ni. Sebaik-baiknya ikutlah. Sallu kama ra'aitumu an usalli, kata Nabi SAW. Sembahyanglah kamu seperti mana apa tengok aku sembahyang. Kita tak pernah tengok Rasulullah sembahyang. Sebab kita tak hidup sejaman dengan Rasulullah. Tapi hadis cerita macam mana baginda SAW ketika mana mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Baginda akan menghantar kedua-dua tangan baginda ke bahu. Dan ini kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, aku pernah tengok Rasulullah SAW mengangkat tangan dia tak pernah lebih daripada telinga. Maksud dia takat ni. Bukan dia letak jari. Ada yang letak jari tangan ni. Ada hal yang macam ni. Allahu Akbar. Macam orang karate pun ada. Bukan macam ni. Macam ni. Kalih lah. Kemudian bengkok-bengkokkan sikit. Dia ada rukun-rukun. Nanti kita sembang. Nanti kita cerita. Akan datang kita akan jumpa. Walaupun ilmu ni kita rasa macam remeh. Alah. Belajar semayang je kot. Ada benda yang perlu kita memperindahkan dan memperelokkan. Macam Nabi angkat dalam hal keadaan
jari baginda yang terbuka. Dan hujung-hujung jari ni membongkok sikit. Bukan menggenggam, membongkok sikit. Okey, kita orang perempuan. Kita kan pakai telekung. Tangan kita duduk dalam telekung kan. Kadang baru nak keribas telekung masa tu. Jangan Boleh tak kalau kita nak angkat sekelingan telekung? Boleh selagi aurat tak terbuka. Kita boleh angkat dengan telekung-telekung. Tapi kalau rasa aurat kita nak terbuka, kita bersedia tangan tu untuk nak hantar tang sini. Tak payahlah duk sukat tang mana bau aku. Takkan tak tahu bau duduk kat mana. Kan baru nak cari bau aku ni duduk kat mana. Kita tahu bau kita duduk kat mana. Kita yang paling arif sekali, kita tahu mulut duduk kat mana. Betul tak? Kan ada yang tak tahu mulut dia duduk kat mana? Tak jadi besar ni lah kata tak tahu mulut duduk kat mana lah. Yang paling kita arif, kalau biji mata pun kadang-kadang tercucuk biji mata. Tapi pasal mulut ni tak pernah salah alamat. Laju ya dia masuk. Kan? Yang tu kata budak-budak pun hang bagi apa semua dia bubuh dalam tu. Dia tak lubuh dalam lubang telinga, lambat lah nak bubuh dalam lubang telinga. Ke mana pun dia bubuh dalam tu. Yang paling awal. Macam tu lah juga bahu. Kita tahu bahu kita di mana. Maka ketika angkat takbiratul ihram, kita hantar saja ke bahu. Tak usah lalu tanya, kalau orang kata hang takbir tangan duduk kat mana? Tangan aku duduk kat bahu. Hai dak, dia kata duduk ni, jari ibu ni duduk di bawah cupi telinga subang ni. Hayang ni duduk di dalam lubang telinga. Tak usah. Tu semuanya merepek. Hadis yang sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim mengatakan dia menghantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar kedua tangannya ketika takbiratul ihram ke bahu. Sudah. Tak sedok katalah dia duduk lagu tu dia duduk macam mana. Tak, dia memang dihantarkan ke bahu. Cukup. Okey. Kalau yang hantar tinggi lagu tu bukan dia. Tentu orang serenda nak kena tembak. Tengok kita beribadah dengan berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun kita bukan pakar hadis, tapi kita cari sampai jumpa InsyaAllah ta'ala wallahu a'lamu bisawab. Kita akan baca pada bulan depan. Tahun depan Tahun depan insyaAllah kalau Allah Ta'ala simpan kita ada rezeki, kita akan sambung yang keempat. Martabat yang keempat. InsyaAllah kalau ada rezeki. Maksud ada rezeki ni, kalau Allah Ta'ala bagi hidup. Kalau hidup pun sakit pun tak boleh buat apa juga Kita memang bergantung lah. Hidup bergantung dengan Allah. Bukan kata bergantung 90%, 100, 200%, 55,100%. Memang keseluruhan hidup bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung pada tahun hadapan. Hari ni dah 27. InsyaAllah kalau kata ada kelapangan, ada rezeki, kita kembali berkuliah. Sebelum tu, saya buka ada soalan nak tanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sahabat Google Meet kita, silakan. Ya, saya nak tanya Ustazah, kalau macam kita dapat baca Yasin, kita kena baca banyak surah kan? Surah Al-Insyirah, Al-Qadr, Al-Fil, surah Al-Mu'awwizat. Sebab apa tu Ustazah surah Yasin dia kena iringi dengan surah-surah yang lain? Okey, baik. Ustazah ada lagi dua Ustazah. Semua ada 3. Okey. InsyaAllah ni. Sat lagi saya nanti lupa hak dua tu. Biar saya jawab satu-satu. Okey, boleh Ustazah. Okey. Soalan yang pertama, sahabat kita bertanya, kita kan baca Yasin hajat. Bila selesai baca Yasin, kita tak terus baca doa. Sebaliknya kita akan iringi dia dengan surah Insyirah, Alam Nashrah. Kemudian kita baca dengan surah Qad, kemudian surah Fil, kemudian dengan 3 surah. 3 surah Tamus. Baik. Dalam kita membaca Yasin, itu adalah hajat daripada hati kita dengan sebab-sebab tertentu. Kita akan ajak jemaah membaca Yasin. Secara berjemaah.
Sebab kita tahu bila dalam berjemaah, andai seorang tersilap, hak lain boleh tolong perbetul. Dan kita lantik seorang khalifah. Khalifah tu macam imam lah. Kalau dia betul, insyaAllah dia akan tanggung kita hak salah ni. Itu di antara sebab kita berjemaah. Dan kemudian, bila habis-habis kita baca tu, kita iringi pula dengan alam nasrah. Laka sadrak. Kan? Okay, surah Insyirah. Kenapa surah Insyirah? Oh, tak main duha. Nah, tapi kenapa Insyirah? Kerana surah Insyirah itu memohon kemudahan Allah Ta'ala, memudahkan segala urusan kita, memudahkan segala usaha kita, memudahkan segala permasalahan yang kita tak boleh nak selesai, Allah Ta'ala akan permudahkan. Di dalam Insyirah itu adanya doa. Doa apa? Minta pada Allah Ta'ala, permudahkanlah segala urusan, bukakanlah jalan yang tertutup buat kami. Sebab tadi kan Yasin tu Yasin hajat. Kemudian, kenapa surah Fil? Masalah yang paling besar, yang tak dapat diselesaikan, perbanyakkanlah baca surah Fil. Kenapa surah Qadr? Kenapa surah Qadr? Inna anzalna. Sedangkan dia cerita tentang 1000 bulan. Serta pasal Lailatul Qadar. Duk tak duduk pasal apa main mengiringi dengan ni. Baik. Kerana ada satu hadis Nabi SAW. Surah Al-Qad ini boleh melepaskan seseorang hamba itu daripada neraka. Andai kita beramal, di antaranya kalau lepas ambil wuduk, kita keluar dulu daripada bilik air. Kita tak tahu nak baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita tak tahu nak baca doa selepas wuduk. Maka kata Nabi SAW, baca surah Qad. Nescaya Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kamu sebanyak bilangan titisan wuduk kamu itu. Dan akan ditempatkan kamu di dalam surga. Surah tu besar. Dia punya manfaat dia. Dan kemudian kita ikuti dengan 3 qul. Kenapa diiringi baca ayat Yasin itu dengan 3 qul? Minta Allah Ta'ala lindungi diri kita daripada kejahatan manusia. Minta Allah Ta'ala lindungi diri kita daripada perbuatan syirik. Itu surah Ikhlas. Hak yang surah Falaq daripada sihir manusia. Dan surah Tunas minta daripada khianat. Dan juga rasa was-was daripada syaitan. Baik, soalan kedua, silakan. Soalan kedua Ustazah, ada satu Astazizah ni bagi tahu waktu azan kita tak payah jawab azan, kita just baca doa saja sebab waktu azan tu pintu-pintu langit terbuka. So macam mana tu Ustazah, kita tak payah jawab azan ke atau kita baca doa saja ke? Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Soalan kedua dari sahabat kita. Dia kata ada seorang ustazah ni kata waktu azan kita tak usah jawab azan. Kerana waktu azan pintu-pintu langit terbuka. Kita hanya terus berdoa saja. Baik, kita kembali pada hadis. Apa pun saya kata, patah balik dekat hadis. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan, ikut apa dia kata. Nabi tak kata hang berdoa. Nabi kata, ikut balik apa dia kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut. Allahu Akbar, Allah. Kecuali pada tempat hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang berkata macam yang Nabi kata, ikut muazzin kecuali pada tempat hayya 'alal falah dan hayya 'alas solah aja. Lepas tu diiringi dengan bacaan doa selepas azan, maka dia duduk di dalam syurga dengan aku macam ni. Dekat. Apapun kembali pada hadis. Jadi, maka lebih baiklah kita ikut hadis yang telah pun disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat saya. Wallahu a'lam. Baik, soalan ketiga. Soalan ketiga Ustazah, bila macam saya kalau solat, saya suka bilik bergelap, cuma guna lampu daripada hall atau lampu toilet. Saya tak guna lampu dalam bilik. Boleh tak Ustazah? And then macam orang tua-tua selalu suka marah waktu maghrib kena buka semua lampu dengan biar gelap. Walaupun satu lampu pun dia tak bagi, dia suruh buka semua lampu.
So macam mana tu Ustazah? Kita kena ikut pendapat orang tua ke atau macam mana? Apa sebab? Okey, okey. Okey. Berkenaan dengan buka lampu waktu solat. Nah. Waktu solat tahajud, kita jangan buka lampu terang-terang. Kita guna lampu hak di hall ke, no? Atau mungkin bilik kita tu berhubung dengan bilik ayak, kita buka lampu, jangan buka pintu. Kalau bilik ayak lah, kita guna lampu hak yang paling malam sahaja. Sebab kita disunatkan bergelap dan bersunyi-sunyian. Tapi jangan gelap gerita, makruh. Kena nampak samar-samar cahaya. Ha? Itu yang disunatkan. Sebab kita nak berkhalwat dengan Allah. Nak bersunyi-sunyi dengan Allah. Dituntut untuk kita tidak buka lampu terang-menerang. Orang sampai nak lidah, hang nak tahajud, hang tahajud lah. Ni buka sampai terang-menerang serumah. Okey. Pada waktu-waktu lain. Pada waktu-waktu lain. Maka tak disunatkan kita untuk buka lampu sampai ke semua rumah. Kita tengok keadaan lah. Ada orang yang lebih suka suram. Maka itulah yang boleh mendatangkan kekhusyukan dalam solat dia. Suram. Dia tak suruh buka lampu terang-menerang. Memadai dengan ada sedikit cahaya. Agar kita nampak pergerakan kita. Bimbang kalau terang benderang sekali kita nanti pandang merata. Tapi boleh tak? Boleh. Cuma untuk apa terang benderang tu? Kan? Kalau dah kata rumah kita tu ada 5 biji lampu. Buka sampai 5-5. Membazir tak? Kalau satu pun menyala kan? Okey lah tu. Jadi yang terbaiknya tak payahlah ikut cakap orang tua-tua. No? Maksud dia bukanlah ketegak. Kita dah selesa dengan suasana macam tu. Daripada suasana macam tu kita rasa ada kekhusyukan dalam solat kita, maka buatlah itu yang terbaik buat kita. Wallahualam. Ya Ustazah, macam waktu maghrib tu orang tu suruh buka semua lampu kat rumah semua tu. Yang tu untuk apa tu Ustazah? Waktu maghrib orang tua-tua suruh buka lampu semua kat rumah. Saya tak tahulah siapa orang tua-tua tu jadi tu. sebab orang tua saya dia memang tak boleh buka lampu semua rumah. Dia cukup berkira daripada dapur kita nak pergi ke hall, dapur kena tutup. Buka hall saja. Tang mana kita pergi yang kita nak tinggal memang wajib tutup. Membazir benda tu. Dia kata saya tak tahulah kenapa dia suruh. Itulah dia ada pendapat tersendiri, wallahualam. Okay, terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat surau kita, ada apa soalan nak tanya? Ya, silakan. Okey. Dah habis tahiyat akhir lah. Kita dah bagi salam dah. Waktu kita nak berdoa lah. Boleh tak kita duduk bersila? Itu soalan dia ke? Okey, boleh. Boleh kita duduk bersila ketika mana kita berdoa. Cuma saya kata tadi, kalau kata kita duduk tahiyat awal tu, duduk tasyahud awal tu, adalah lebih baik sebab duduk cara orang beribadah. Tapi kita tak mampu, sakit lutut. Kadang duduk terkepak lama jari tu, rasa sakit. Maka duduklah lagu mana yang kita selesa. Tak menjadi salah. Lagu mana yang kita kadang-kadang tak boleh nak duduk, sakit sangat pinggang. Pergilah cari dinding bersandar dalam keadaan berdoa. Allah Ta'ala pandang pada keikhlasan kita buat permohonan. Itu ada rahmat Allah. Duduk tu hanya cara beribadah sahaja. Yang apa yang Allah pandang hati kita. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Ana. Ya Ustazah, kita kan dah kita nak buat tahiyat awal. Lepas tu kita terlupa, kita pergi berdiri. Lepas tu kita teringat, lepas tu kita duduk balik. Boleh tak kita buat balik baca tahiyat awal tu? Okey, baik. Terima kasih. Kita sepatutnya rakaat kedua adanya tahiyat awal. Kata sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat. Pada rakaat kedua ada tahiyat awal. Tapi kita terlupa. Patutnya duduk tahiyat awal tapi kita terlupa, terbangkit. Bangkit dah berdiri. Duduk berdiri teringat, aku tak tahiyat. Waktu ni apa kita perlu buat? Teruskan.
teruskan. Jangan patah balik duduk. Kalau kita duduk, batal. Kenapa batal? Tahiyat awal sunat ab'ad. Dia bukan wajib. Teruskan. Maknanya kita tak sembahyang, kita tak baca tahiyat awal. Tak, kita tak baca. Tapi kita kena buat sujud sahwi pada akhir solat nanti. Kalau kita patah balik apa jadi? Batal sembahyang tersebut. Sawi Terima pun lupa. Tak apa. Terima kasih Ustazah. Agak Sawi pun lupa cari kucai lah buat cucuk. nak kena khabar balik lah. Ya. Baik Kak Nan. Masih. Okay dah. Habis dah? Habis saya minta maaf. Ya Kak Noria. Silakan. Okey, untuk solat jenazah. Untuk solat jenazah. Dia ada qasad, ta'arud, ta'yin. Dia ada qasad dan juga ta'yin. Saja ke sembahyang jenazah. Tak payah duk sebutlah. 4 takbir, mengikut imam tu semua tak payah sebut. Ikut je. Untuk sembahyang sunat jenazah. Dia fardu kifayah dah tu. Saja ke sembahyang jenazah. Dia ada qasad dan dia ada ta'yin sahaja. Sebab dia tak ada rakaat. Tidak. Dia hanya ada 4 takbir. Dia ada qasad dan ta'yin. Wallahualam. Habis no? Habis saya sudah lunas. Saya minta maaf atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ta'ala. Mohon dia halalkan segala-galanya. Penutup tirai tahun 2022 ini mencatatkan sejarah yang berbagai-bagai warna. Ada sedih, ada suka duka, ada ceria, ada terasa hati, ada yang merajuk panjang, ada yang larikan diri pun ada. Jadi sebagai hamba Allah yang berdosa, maka salinglah bermaaf-maafan. Lupakanlah andai ada sedikit perselisihan. Kembalilah kepada fitrah. Kita semua akan kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan kosong. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Halalkan segala-galanya, panjang umur. InsyaAllah 2023 kita jumpa lagi. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan kathira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua sahabat-sahabat Google Meet. Terima kasih semua di atas segala sumbangan yang diberikan kepada saya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan anugerah dan pahala rezeki yang tidak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.